Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersua kita di dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini pelajar akan bersama saya Awang Had bin Muhammad Nur daripada SMK Berangan Tumpat untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Memulakan program dan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita menadah tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat keberkatan daripadanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lihat dan imbas kembali satu tajuk akhlak Islamiah, iaitu pemaaf melunakkan hati. Jom kita lihat gambar yang terpapar di hadapan pelajar sekalian. Apa komen anak-anak pelajar terhadap gambar para pelajar, remaja-remaja kita yang manis mukanya, berpakaian beradab sopan, kemudian berpelukan, beradab, berkasih sayang, saling bermaafan di antara satu sama lain. Pemaaf merupakan salah satu amalan yang terpuji, yang tersemat di dalam hati sanubari kita manusia. Marilah sama-sama kita lihat dulu fokus penting untuk tajuk yang cukup bermakna ini. Yang pertama, apa yang perlu kita fahami ialah maksud pemaaf. Apakah itu pemaaf yang dikehendaki di dalam agama kita, agama Islam yang suci murni. Yang kedua, kita akan sama-sama mendengar baris-baris ayat suci Al-Quran Al-Karim dan juga Al-Hadithun Nabawi Asy-Syarif yang menjelaskan tentang dalil-dalil, bukti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan sifat pemaaf dan hiaskan di dalam hati sanubari saya dan anak-anak pelajar sekalian. Yang ketiga, marilah sama-sama juga pada hari ini kita akan mencontohi sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita akan paparkan dan sama-sama kita akan hadam bagaimana sifat pribadi mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala diasah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian demi ujian di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat nanti kita akan sama-sama didedahkan dengan adab dan cara bagaimana untuk kita dapat memohon kemaafan daripada orang yang kita pernah melakukan salah silap terhadap mereka. Yang kelima, kita akan sama-sama juga hadam berkaitan dengan adab dan cara bagaimana sebagai seorang yang mempunyai anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yang suci, kita menghulurkan sifat murah kita, memaafkan segala salah silap yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Dan yang terakhir sekali, bagaimana kita memahami, menghayati makna dan hikmah di sebalik sifat pemaaf. Anak-anak pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita melihat paparan maksud pemaaf. Kata pemaaf dari segi bahasa membawa makna melepaskan ataupun kita membebaskan. Melepaskan ataupun kita membebaskan. Dari segi istilah, kita melepaskan seseorang daripada kesalahan atau kita membebaskan dia daripada sebarang hukuman. Lepas atau bebas merupakan dua kata kunci yang cukup penting
di dalam memahami maksud pemaaf. Pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, anda semua diingatkan supaya perlu menyatakan dengan jelas di dalam mentakrifkan pemaaf ini kata kunci yang tepat bila kita menjawab dan menerangkan serta menghurai sesuatu istilah di dalam agama supaya jawapan kita tadi tepat dan merangkumi segala kehendak soalan. Anak-anak pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah hadam dan hafal dua kunci ini, iaitu bebas dan kita lepaskan daripada hukuman. Bebas daripada kesalahan dan lepas daripada hukuman. Bermaksud kita benar-benar memahami apakah itu perkataan pemaaf. Anak-anak pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah sama-sama kita perhatikan dalil naqli. Bila kita kata pemaaf adalah ibadat hati, ibadat batin yang bertunjangkan di dalam diri. Jadi kita amat perlu dalil dan bukti ibadat tersebut adalah arahan dan perintah Allah Jalla Jalaluh. Jadi apabila kita bercakap dengan dalil, maka dalil disebut di dalam agama terbahagi kepada dua, iaitu dalil akli, berlandaskan kepada akal fikiran yang waras. Dan yang kedua ialah dalil naqli, yang kita pindahkan, yang kita cedok, yang kita ambil daripada baris-baris kata ucapan suci mulia Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, dan baris kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar, bagi menerangkan pentingnya bersifat pemaaf, kita cedok ayat-ayat Allah yang mewajibkan kita orang Islam semuanya mempunyai ciri-ciri dan sifat tersebut. Dalil naqli ini ialah dalil yang memang diambil terus daripada petikan ayat suci Al-Quran dan juga Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Mari sama-sama pelajar kita baca dan hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Maksudnya, dan perbuatan kamu memberi kemaafan itu lebih hampir kepada sifat takwa. Hadirin pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sifat pemaaf. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya orang yang memberikan kemaafan, orang yang memaafkan orang lain, merupakan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok dalil naqli yang kedua pula yang terdapat di dalam buku rujukan kita, buku teks kita, iaitu daripada surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua ciri-ciri dan sifat orang yang layak menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala yang seluas 7 petala langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi siapa? Bagi muttaqin, bagi orang yang beriman dan bertakwa. Antara ciri-cirinya dijelaskan dalam ayat surah Ali Imran ayat 134. Allah SWT menyebut orang-orang yang bertakwa itu iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa ia senang ataupun ia susah, dan orang yang menahan kemarahannya, serta orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah
menyayangi orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah. Para pelajar, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala rangkumkan, letakkan di dalam satu kotak, di dalam satu lingkungan, iaitu amalan kebaikan. Sunnatullah. Satu peraturan, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sama-sama kita akan tengok pada hari ini pada dalil naqli yang ketiga. Allah taala telah buat satu peraturan, dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik peraturan. Yaitu Allah SWT menegaskan melalui dutanya, rasulnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan baik. Pembalas yang paling kaya dengan balasan dan khazanah kebaikan, Allah Jalla Jalaluh menetapkan satu aturan melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita tengok dan kita saksikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Rawahu Ahmad. Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Maksudnya, kasihilah sesama kamu, sebar luaskanlah kasih sayang, nescaya kamu juga layak untuk dikasihi dan disayangi. Maafkanlah kesalahan manusia, nescaya kamu juga akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sekiranya kita berlaku baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Segala kebaikan yang kita buat, maka diri kita yang layak mendapat kebaikan tersebut. Akan tapi sebaliknya, jika kita menolak kebaikan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu keampunan, lautan keredaan kasih sayang, maka kita rugi, wahai pelajar. Oleh sebab itu, anak-anak pelajar sekalian, memohon kemaafan daripada orang lain dan memaafkan orang lain merupakan kebaikan dan khazanah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi saya, bagi anda sekalian, bagi kita semua, insya-Allah kita garap dalam kehidupan kita. Pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kemaafan itu agak berat sebenarnya, walaupun senang dilafazkan daripada bibir mulut. Tetapi ingat, jika kita dapat laksanakan dengan baik, dengan penuh adab sopan, pasti akan mudah dan berjaya dilaksanakan dalam kehidupan kita. Untuk dapat benda baik, kita perlu kepada usaha dan ikhtiar yang lebih. Anak-anak pelajar, kita perhatikan bagaimanakah adab dan cara untuk saya dan pelajar dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala, memohon kemaafan ini dengan cara yang paling baik. Yang pertama, apabila kita dapati kita melakukan kesalahan dan kesilapan, maka hendaklah kita bersegera memohon maaf. Jangan sekali-kali kita tangguh. Kerana bila kita sebut kemaafan adalah ibadah, dan ibadah adalah kebaikan, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kita semua untuk mengejar dan mendapatkan, menghasilkan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena setiap orang yang beriman, mereka mendambakan kebaikan. Semaklah di dada saya. Saya suka, saya gemar untuk melakukan kebaikan. Kebaikan adalah milik saya. Saya dan kebaikan berpisah tiada. Pelajar-pelajar, inilah sikap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita ingin memohon kemaafan, maka pastikan kita bertemu dengan orang yang kita nak minta maaf tadi dalam keadaan muka kita yang bersalah, muka yang menyesal, dan kita bersua muka dengannya seelok-eloknya. Walaupun musim PKP, kita amalkan kaedah bersalam. Bersalam dengan cara kita meletakkan tapak tangan kanan kita di dada kiri kita.
dengan kita melafazkan Assalamualaikum. Dan yang ketiga, kita mengakui kesalahan kita tanpa ada sebarang alasan. Tanpa banyak cakap, kita terus terang. Jangan malu untuk buat pahala. Jangan rasa berat untuk dapat redha dan kasih serta sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah kesilapan dan kesalahan. Kerana setiap anak Adam itu pasti tidak dapat lari daripada salah dan silap. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan salah dan silap. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah dan silap, orang yang mengakuinya, orang yang memohon kemaafan daripada salah silap yang pernah dilakukan. Yang seterusnya, cara dan adab untuk kita memohon kemaafan, wahai pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya barang yang kita ambil adalah hak orang lain, maka pulangkanlah hak mereka. Pulangkanlah barang yang kita ambil tersebut. Harta itu bukan milik kita, tapi ia adalah milik pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sama ada kita taat ataupun tidak kepada Allah. Kembalikan kepada Tuhan punya hak, maka kita akan dapat rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita kena tanam azam di lubuk hati sanubari kita. Kita tidak akan sekali-kali mengulangi kesalahan yang sama. Pastikan jiwa orang yang beriman, maka dia tidak akan melakukan perkara dosa berulang kali. Yang keenam, kita betul-betul ikhlas. Tonjolkan zahir dan batin kita, hati kita. Memang kita seorang yang bertaubat, seorang yang menyesal, seorang yang memohon kemaafan daripada orang lain yang mana kita telah mengoyak rabakkan hak mereka. Hari para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan sebuah sedikit keenam adab dan cara untuk kita memohon kemaafan tersebut, insya-Allah maka kita telah menunaikan hak kita untuk mendapat kemaafan, dan yang paling penting ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menitik beratkan adab dan cara untuk kita semua juga bukan sekadar memohon kemaafan sebagai seorang yang dapat memberi dan menghulurkan kemaafan. Agar kita tidak salah gunakan, maka kita kena menyempurnakan adab dan cara dalam memberikan kemaafan. Kadang-kadang orang yang rasa diri dia ini hebat, diri dia mulia, diri dia ini perlu ditunduk dan dipatuhi oleh orang lain, maka bila orang memohon kemaafan daripada dia, maka dia ego dia sombong. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong dan takbur. Bagi orang yang mana dipohon kemaafan, maka hendaklah yang pertama dia mestilah mendahului kemaafan terhadap kesalahan orang lain walaupun tidak diminta kemaafan tersebut. Contohnya salah seorang ahli syurga yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, iaitu seorang yang bukanlah mempunyai harta yang berjuta-juta, bukanlah orang yang mana banyak rokok sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang biasa-biasa, tetapi hati mereka luar biasa. Hati mereka adalah hati yang pemaaf. Sebelum melelapkan mata, sebelum tidur lena, maka dia telah ampun dan maafkan segala salah silap orang. Dia dengan derma ikhlasnya, dengan murah hatinya, dia maafkan segala kesalahan orang. Inilah salah seorang yang diisytiharkan oleh baginda Nabi SAW, ahli syurga. Memaafkan kesalahan orang walaupun tidak diminta. Yang kedua, apabila kita sudah memaafkan, maka kita lupa kesalahan orang terhadap kita. Jangan diungkit-ungkit lagi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Quran, bila kita buat benda baik, maka jangan ungkit.
Sekiranya kita ungkit, maka kita menghilangkan ganjaran pahala, dan kebaikan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, hilang daripada catatan buku amalan kita. Yang ketiga, sentiasa menadah tangan berdoa, memohon hidayah dan keampunan untuk orang yang melakukan kesalahan. Mungkin hari ini dia yang melakukan kesalahan dan kesilapan. Siapa tahu besok lusa, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, kehidupan manusia dari kehidupan mereka adalah sentiasa silih berganti, bagaikan roda. Na'udzubillah, mungkin esok lusa kita pula terjatuh, tersungkur dan melakukan dosa dan silap. Oleh sebab itu, kita kena doa supaya Allah selamatkan saya, selamatkan kita daripada melakukan kesalahan, dan supaya Allah buka pintu hati bagi orang yang membuat kesilapan tadi. Mereka insaf dan sedar, dan mereka mendekatkan diri. Mereka jadikan satu sempadan. Bila melakukan kesilapan, maka mereka hampir dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sebagai seorang yang memberi kemaafan, maka kita kena sentiasa bersangka baik terhadap orang yang memohon maaf tadi. Dan kita mengelakkan diri daripada sikap dendam. Jangan kita ingat di lubuk hati kita tentang salah silap mereka. Kita pun manusia, sama juga melakukan salah silap dan dosa. Oleh sebab itu, ikhlaskan di dalam memberi kemaafan, elak diri daripada bersifat dendam, bersangka baik untuk orang-orang yang sentiasa memohon kemaafan, supaya kita dapat memaafkan mereka dan sentiasa mendoakan mereka, melupakan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dan walaupun mereka tidak pernah bertemu dan meminta maaf daripada kita, maka kita sempurnakan adab memberi kemaafan sentiasa di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan layak menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tengok pula slide yang berikutnya, bagaimana kita mencontohi sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Sebab siapa yang kita nak ikut kalau bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mengaku umat Nabi. Kita sentiasa melaungkan selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui bahawasanya Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Maka kita tengok, kita perhati bagaimana sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha dakwah Rasulullah ke negeri Taif ditolak, ditentang terang-terangan oleh pemimpin kabilah Bani Saqif yang menjadi penduduk asal kota Taif. Baginda dihina, dilontar dengan batu sehingga berdarah dan luka teruk baginda. Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang mengutuskan ketua bagi malaikat Jibril, dan malaikat yang bertugas menjaga gunung untuk menimpakan gunung ke atas penduduk Taif. Lantas apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah Ta'ala akan melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Baginda lantas mendoakan penduduk Bani Taif tadi dengan lafaz yang masyhur, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk dan hidayah pimpinanmu kepada kaum Bani Taif dan seluruh kaumku, kerana mereka tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seorang pemaaf, berlapang dada, memaafkan kesalahan satu puak yang besar. Satu negeri Taif dimaafkan oleh baginda Nabi yang berjiwa besar. Inilah dia jiwa dan hati yang perlu kita miliki. Akhlak pribadi suci murni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pula kegemilangan Nabi. Yang kedua, kisah Habbar pada masa kafirnya, dia memanah unta yang dinaiki oleh Zainab semasa dalam perjalanan ke Madinatul Munawwarah, sehingga menyebabkan unta yang besar tadi tersungkur jatuh. Sayyidina Zainab yang berada di atas belakang unta terhumban daripada atas unta hingga jatuh, bergolek dan gugur kelahiran gugur kandungan Sayyidina Zainab. Perhatikan bagaimana sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Habbar datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah untuk memohon maaf, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Habbar kemudiannya terpaut hati dengan akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya melafazkan kalimah la ilaha illallah, melafazkan kalimah tauhid, tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah dia tugasan yang perlu pelajar-pelajar jadikan sebagai tauladan, agar rakan-rakan kita di luar sana apabila mereka melihat sifat maaf yang lahir daripada hati yang ikhlas ini, menjadikan mereka dekat dan hampir kepada Allah, dan mereka mencintai sesama insan sebagaimana yang diwujudkan pada zaman kegemilangan Islam, zaman kecemerlangan agama kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan begitu besar makna sikap pemaaf tadi, sifat pemaaf tadi. Oleh sebab itu, kita dapat buat rumusan dan kesimpulan bahawa orang yang mempunyai sifat pemaaf membawa kebaikan dalam kehidupannya, sama ada kehidupannya sendiri ataupun kehidupan masyarakat yang lebih besar. Cuba kita perhatikan hikmat bersifat pemaaf ini terhadap individu. Yang pertama, individu yang memaafkan orang lain, maka hatinya akan jadi tenang, jiwanya akan jadi tenteram. Dia tidak mempunyai masalah dengki dendam dengan orang lain. Bahkan dia rasa dia mempunyai sesuatu untuk diberi, dikongsi kepada orang lain. Walaupun dia tidak mempunyai harta, tapi dia mempunyai hati yang kaya, maka dia maafkan. Dia maafkan rakan-rakan, dia maafkan orang yang berada sekelilingnya, maka hatinya berada dalam keadaan tenang, jiwanya adalah jiwa yang tenteram. Yang kedua, dia tidak ada musuh. Semua orang akan sayang dan senang dengan dia, bergaul dengan dia, kerana dia tidak berdeki, berdendam dan tidak mengungkit, tidak melafazkan ucapan kata-kata yang boleh mengguris hati dan perasaan orang lain. Maka seorang yang bersifat pemaaf pastinya dia akan disenangi oleh ramai. Yang ketiga, dia akan menzahirkan keunggulan pribadi seorang Muslim. Muslim dalam arti kata yang sebenar, seorang yang unggul, seorang yang berakhlak suci tinggi. Oleh sebab itu, di antara ciri-ciri Muslim yang unggul perlu dizahirkan melalui sifat maaf. Yang keempat, mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini yang paling penting, iaitu bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dan maafkan kita, maka kitalah manusia yang paling berbahagia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hiasi diri secepat mungkin dengan sifat maaf memaafi di antara satu sama lain, agar kita jadi individu yang unggul, individu yang hebat, individu Muslim kelas atasan, kelas pertama. Kita tengok pula bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang hebat, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang selamat
bila mana sifat dan pribadi pemaaf ini wujud di dalam hati sanubari setiap individu masyarakat, maka yang pertama sekali, masyarakat akan aman tentera. Tidak ada bermusuh-musuhan, berkelahi, tidak ada berbalah, tidak bertegur sapa. Yang kedua, imej umat Islam akan dipandang mulia oleh dunia. Orang tengok masyarakat begitu berkasih sayang, masyarakat yang begitu harmoni, masyarakat Islam adalah pemaaf, ceria. Yang ketiga, orang bukan Islam, non-Muslim yang berada di luar sana, mereka ingin sekali mendalami ilmu agama, mendalami sifat-sifat mulia yang dipamerkan oleh masyarakat yang hebat ini, sehingga mereka menarik minat diri mereka terhadap mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, hikmat pemaaf terhadap masyarakat akan menjadikan sifat toleransi di antara satu sama lain akan wujud, dan manusia boleh bekerja sama, bantu-membantu, membangunkan ummah dan membina negeri dan negara serta bangsa yang bertamadun di mata dunia, insya-Allah. Maka kita semarakkan sifat pemaaf ini dalam kehidupan kita, pelajar-pelajar, agar kita lihat bagaimana pemaaf ini Allah Subhanahu wa taala telah gandingkan sebanding dengan orang yang murah, dengan orang yang murah hatinya, mulia pribadinya, tinggi akhlaknya. Cuba tengok di dalam prisma ilmu, cambahan daripada apa yang kita belajar ini, kita dapati bahawa pemaaf ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebaris dengan orang-orang yang memberi harta dia. Pemaaf ini juga sebaris dengan orang yang tinggi akhlak dan budi pekertinya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa la tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Rawahu Muslim. Setiap sedekah tidak akan berkurang, dan Allah sentiasa menambahkan pemberiannya kepada hamba-hamba yang memaafkan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang mana sentiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala letak sebaris dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam kehidupannya. Begitu juga hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih yang menjelaskan kepada kita kekuatan yang sebenar ialah bukan melalui bergusti, mengalahkan musuh, tetapi kekuatan yang sebenar ialah orang yang mampu menahan dan mengawal diri dia, hati dia daripada sifat marah. Pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maaf dan marah adalah dua sifat yang berlawanan. Jadi bila kita marah, maka hilanglah sifat maaf. Sifat hati yang tenang, sifat hati yang terpuji akan lenyap dalam diri. Oleh sebab itu, bagi menzahirkan maaf, maka kita jauhkan diri kita daripada sifat marah. Ustaz kongsikan beberapa tips untuk kita sama-sama jauhi dan hilangkan sifat marah kita. Yang pertama sekali, kita kena apabila berasa diri untuk marah kepada seseorang, maka ucaplah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lafaz isti'azah. Kerana marah daripada api syaitan. Sebab tu kita minta supaya Allah SWT jauhkan kita daripada iblis dan syaitan, maka kita berada dalam keadaan tenang. Yang kedua, kalau tidak cukup kita lafazkan a'udzubillah, masih lagi bergegar dalam diri, ingin marah kepada orang, maka kita terus bekerja ke tempat wuduk dan basuhlah muka kita dengan niat berwuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan air kita akan jadi wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Tuhan juga menyebut kami jadikan kehidupan, kebaikan sumbernya daripada air. Bila kita berwuduk, air kena di wajah,
tempat merah padam muka kerana marah tadi, sebaik-baiknya akan jadi padam, akan jadi reda. Yang ketiga, kalau tak mampu juga menahan kemarahan, maka cuba kita diamkan diri kita. Kalau kita asyik menjawab, satu dikata 10 kita jawab, maka bagaimana kita nak meredakan sifat marah? Oleh sebab itu, dianjurkan dalam agama, bila sifat marah menguasai diri, di saat tersebut, maka kita bekukan diri kita, kita diamkan diri kita. Kita kakukan pergerakan kita, agar kita berfikiran waras. Kerana takut-takut nanti tindakan yang tidak waras akan terkeluar daripada orang yang sedang marah. Yang keempat, yang kelima, berikutnya, iaitu bagaimana sekiranya kita berada dalam keadaan berdiri, maka kita cuba rendahkan kedudukan kita. Kita dudukkan di tempat duduk agar keadaan kita lebih stabil. Sekiranya duduk pun tidak mampu untuk mengawal sifat marah kita, maka sila berbaring. Dengan berbaring, insya-Allah kita akan jadi tenang, keadaan kita akan jadi lapang. Para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama kita cuba renung semula apa yang sama-sama kita belajar pada hari ini berkaitan dengan pemaaf, melunakkan hati, supaya ilmu yang kita dapat kukuhkan. Mari kita cuba selesaikan beberapa soalan pengukuhan agar menguatkan kefahaman kita semua berkaitan dengan tajuk yang sama-sama kita bincang. Soalan yang pertama, cuba catat di mana-mana kertas menggunakan mata pena. Mengapa kita perlu memohon kemaafan sesama manusia dengan segera? Kita telah lalui dalam slot pembelajaran kita ini, iaitu kita diperintahkan agar bersegera untuk memohon kemaafan. Mengapa kita diminta supaya bersegera untuk memohon kemaafan tersebut? Yang kedua, antara sifat Allah Ta'ala ialah afu, ghafur, sifat pemaaf, sifat pengampun. Cuba jelaskan melalui mata pena kita catat, kita tulis, dan kita minta diperiksa oleh guru pendidikan Islam kita, ataupun kita minta ustaz-ustaz supaya betulkan jawapan yang kita buat ini, iaitu kita jelaskan cara untuk kita memohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak salah dan silap. Oleh sebab itu pelajar, apabila kita telah berjaya menjawab soalan-soalan pengukuhan tadi, setidak-tidaknya kita telah menguasai tajuk ini dengan baik. Mari sama-sama di akhir pelajaran kita sama-sama pejam mata kita, dan kita cuba ingat, kita manusia tidak lain tidak bukan mempunyai salah silap dan dosa. Kita lemah, cuma kita ada kelebihan Allah SWT anugerahkan, iaitu kita boleh bagi kemaafan, hulurkan kemaafan, halalkan segala salah silap orang lain. Yang kedua, bila kita jumpa siapa saja untuk menghayati sifat ini, kita ucaplah dengan kalimah maafkan saya. Setiap tindak tanduk kita kadang-kadang ada cacat celanya. Maafkan saya. Setidak-tidaknya kita kumpulkan 10 orang untuk kita luahkan kemaafan tadi, agar dengan ini Allah Ta'ala tidak lewatkan kita untuk dapat kasih sayang dan pengampunan daripadanya. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, maafi kami segala salah silap dan ketelanjuran kami semua dan kedua ibu bapa kami. Titik peluh mereka mengajar dan mendidik kami tanpa rasa penat dan letih, dan kami pohon maaf daripada-Mu ya Allah. Pohon maaf daripada kedua ibu bapa kekurangan kami, pohon maaf daripada rakan taulan dan seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.